Yuhu, hai semua, kita kembali ke channel eTution bersama dengan saya Cik Su anda dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5. Okey, untuk minggu ini apa yang kita akan belajar adalah mengenai kata pemeri. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk share dan juga untuk like channel eTution di YouTube, dan juga jangan lupa untuk follow PTM di Instagram dan juga di Facebook. Okey, berbalik kepada kata pemeri. Okey, apa yang kamu akan belajar hari ini dan apa yang kamu akan dapat mengenai kata pemeri. Okey, lepas pada kelas ini ataupun di akhir kelas ini, kamu akan mempelajari apa itu kata pemeri, ada berapa jenis kata pemeri, macam mana nak guna kata pemeri, ataupun kata pemeri ini adalah kata yang digunakan untuk ayat yang macam mana. So, jangan lupa untuk tunggu dan untuk tonton video ini ke akhir video, dan saya rasa kamu pasti akan dapat manfaat dan juga ilmu untuk kegunaan, sama ada untuk buat ayat di sekolah ataupun kegunaan kamu, ataupun kamu boleh gunakan ayat ni untuk dalam peperiksaan ataupun untuk menjalani kehidupan seharian kamu. Okey, so stay tune sampai habis. Okey, jadi apa itu kata pemeri? Pernah dengar tak kata pemeri? Okey, kata pemeri ni bukan sahaja tahun 5, pelajar tahun 5 je yang akan belajar, tapi pelajar untuk sekolah rendah sama ada tahun 3, tahun 4, tahun 5, untuk IPSA pun ada belajar kata pemeri. Sebab apa? Kata pemeri ini adalah ayat ataupun kata yang saya rasa kamu juga guna dalam kehidupan seharian kamu. Okey, so kita pergi. Okey, apa yang dikatakan dengan kata pemeri? Okey, kata pemeri adalah kata ataupun ayat, okey, yang boleh menghubungkan, okey, nak menghubungkan apa? Menghubungkan subjek, okey, menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Okey, jadi sebelum tu kau pernah dengar pemeri atau peri? Pernah dengar perkataan peri? Okey, peri. Okey, pernah dengar perkataan peri? Okey, peri ni bermaksud apa? Contoh, macam orang sebut perihal kan? Okey, so peri ni membawa maksud, okey, yang pertama dia membawa maksud hal, kemudian dia membawa maksud keadaan. Okey, lagi apa lagi? Peri ini boleh juga membawa maksud kepada sifat. Okey, so peri dia boleh membawa maksud hal, keadaan dan juga sifat. Okey, jadi kata pemeri adalah yang boleh ataupun ayat yang kamu boleh berhubung atau menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Okey, nanti untuk akan datang dan untuk kelas yang seterusnya lagi, okey, kita akan tengok apa frasanya, okey, ataupun apa jenis frasa yang boleh digunakan ataupun yang sesuai digunakan untuk membuat kata pemeri ataupun buat ayat yang menunjukkan ataupun yang menggunakan kata pemeri. Okey, kita berbalik kepada kata pemeri. Okey, kata pemeri ada dua, iaitu kata pemeri ialah dan juga kata pemeri adalah. So, sekarang kita akan belajar apa itu ialah ataupun macam mana nak guna ialah, ataupun keadaan ataupun ayat yang macam mana yang sesuai kita guna adalah yang ayat yang macam mana yang kita sesuai gunakan perkataan ataupun ayat pemeri ialah. Okey?
Okey. Yang pertama ialah, okey, ayat pemeri ialah, okey, ayat pemeri ialah, okey, kamu sesuai gunakan, okey, ataupun kamu boleh gunakan untuk menjelaskan atau nak menyatakan sesuatu persamaan, okey, sesuatu persamaan, okey, ataupun kamu boleh jadikan dia penghubung. Okey, penghubung apa? Okey, contohnya kamu jadikan dia penghubung antara subjek dan juga penghubung kepada predikat. Okey, jadi kita tengok ialah. Okey, ialah adalah kata pemeri. Okey, dalam ialah macam mana kamu nak guna ialah dalam kata pemeri, ataupun macam mana nak buat ayat menggunakan ialah. Okey, jadi dalam kata pemeri ialah, okey, kalau kamu ataupun kamu nak guna kata pemeri ialah, okey, dia ada kedudukan ataupun susunan ayat dia tersendiri. Okey, maksudnya, okey, kata pemeri ialah mesti hadir, okey, dia boleh hadir di sebelum frasa nama ataupun dipanggil di hadapan frasa nama. Okey, sama ada, okey, contoh kamu boleh buat, okey, contohnya kalau kamu guna dalam ayat kan, okey, kalau dalam ayat, okey, kamu kena buat frasa nama dengan frasa nama. Okey, mesti ada gabungan, ataupun kamu boleh buat kamu letakkan, okey, ayat pemeri ini ataupun kata pemeri ini di hadapan frasa nama. Okey, contohnya, okey, contoh ayat yang kamu boleh gunakan kalau kamu nak buat ayat menggunakan perkataan ialah. Okey, so okey, contohnya, okey, kalau kamu nak buat ayat ataupun perkataan yang menggunakan kata pemeri ialah, okey, kata pemeri ialah. Okey, okey, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, kalau kamu buat, okey, nama, contohlah saya ambil nama Samsuri. Okey, Samsuri ialah kawan karib saya. Okey. Okey, contoh ayat kata pemeri yang pertama, Samsuri ialah kawan karib saya. Okey, Samsuri ni dah mewakili apa? Kata nama lah, kata nama khas kan? Okey. Okey, Samsuri ialah kata nama khas, ialah ni adalah kata pemeri. Okey, kata pemeri, manakala kawan karib saya. Okey, kawan karib saya, okey, ni adalah kata ataupun dipanggil frasa nama. Untuk ayat yang kedua, contoh ayat yang kedua, contohnya, okey, okey, contoh kamu nak gantikan subjek ataupun kamu nak gantikan kata nama tu, contohlah kamu nak letak nama ataupun kamu nak letak, okey, ayah. Okey, ayah saya ialah seorang guru. Okey, contoh ayah saya ialah seorang guru. Okey, ayah ni dah mewakili ayah ni dah mewakili kata nama. Okey, kata nama. Okey, kata nama amlah kan. Okey, kalau letak nama tu dia dah jadi kata nama khas. Okey, so kata nama, okey, ialah ni adalah kata pemeri. Okey, okey, kata pemeri manakala seorang guru. Okey, seorang guru. Okey, seorang guru maksudnya ni adalah frasa nama. Okey, sebab tu, okey,
Kata pemberi ialah dia mesti hadir di hadapan frasa nama. Nampak ni? Okey, Samsuri ialah kawan karib saya. Okey, ialah adalah kata pemberi. Okey, kawan adalah frasa nama, so dia kena ada di hadapan, okey, ataupun sebelum. Okey, kata pemberi ni dia ada di hadapan frasa nama ataupun dia duduk di sebelum frasa nama. Okey. Yang kedua, okey, contohnya ayah saya ialah seorang guru. Okey, ayah saya. Okey, ayah saya. Okey. Ayah merupakan kata nama lah kan. Okey, ialah adalah kata pemberi. Okey. Kemudian seorang guru. Okey, merupakan frasa nama. Okey. Jadi kata pemberi, okey, dia mesti hadir di hadapan ataupun sebelum frasa nama. So sebab itulah dia ada dekat sini. Okey, yang ketiga, ayat yang ketiga yang kamu boleh gunakan ataupun kamu boleh jadikan contoh. Okey, contoh menggunakan ayat pemberi. Okey, saya bagi contoh ayat yang ketiga. Okey, yang ketiga, contohnya kamu nak gunakan kamu boleh gunakan dia subjek. Okey, contohnya kamu nak tak nak guna subjek lah, kamu tak nak guna kata nama khas ke, kata nama orang ke, kamu tak nak guna. Okey, tak apa. So kita gantikan ataupun kita buat ayat macam ni. Okey, rojak ialah makanan kegemaran saya. Okey. So ayat yang ketiga. Okey, ayat yang ketiga berbunyi. Okey, berbunyi. Okey, rojak ialah makanan kegemaran saya. Okey. Jadi, kata pemberi yang kita guna sekarang ialah okey, kata pemberi kita guna ialah. Okey. Jadi, kata pemberi kita guna dekat sini. Okey. Dan ini adalah sebagai frasa nama. Okey, ingat kata pemberi ialah dia kena ada. Okey, dia kena ada di hadapan ataupun dia kena ada sebelum frasa nama. Ingat tu. Okey, jadi ayat yang keempat. Okey, ayat keempat yang menggunakan kata pemberi ialah. Okey, ayat yang keempat. Okey, kamu boleh gunakan kalau kamu tak nak gunakan kata nama lah, ataupun kalau untuk memudahkan lagi kamu nak buat ayat, okey, kamu boleh menggunakan kata nama khas lah kan, ataupun kamu nak gunakan kata nama am pun boleh, ataupun kamu nak gantikan benda lain lah, okey, yang sesuai. Okey, contohnya, okey, kita dah guna kata nama khas, kita dah guna kata nama am kan. Okey, sekarang kita nak guna, boleh juga kita boleh guna kata nama khas lagi. Okey, sebab apa? Bila kamu guna kata nama khas ataupun kamu gantikan subjek tu, okey, subjek tu nama orang, so dia akan lebih memudahkan lagi kamu untuk buat ayat dengan lebih mudah kan. Okey, jadi yang keempat. Okey, yang keempat, contoh ayat menggunakan kata pemberi. Okey, contoh ayat yang kamu boleh gunakan dalam buat ayat kata pemberi. Okey, contohnya, okey, ayat yang keempat berbunyi. Okey, berbunyi. Okey, contoh Rina ialah adik Azimah. Okey, contoh Rina ialah adik Azimah. Okey, ni ayat yang cukup pendek, yang cukup simple, yang mudah. Okey, so Rina ialah sebagai kata nama, itu kata nama khas. Okey, ialah iaitu kata pemberi. Okey, adik Azimah. Okey, dia mewakili frasa nama. Okey, jadi sekarang kita dah dapat 4 ayat mengenai kata pemberi. Okey, dia ada banyak lagi jenis-jenis ayat ataupun banyak lagi contoh-contoh ayat yang kamu boleh buat. Sama ada kamu nak guna ayat yang panjang ke, kamu nak guna ayat yang
agak pendek ke kan, terpulang. Okey. Okey. Ada lagi contoh soalan ataupun ada lagi contoh ayat yang kamu nak buat? Contohnya kamu nak buat ayat, okey, warna biru ialah contohnya warna biru ialah warna kegemaran saya. Okey, warna biru adalah warna kegemaran saya. So, yang ni warna biru, ialah ni adalah kata pemberi. Warna kegemaran saya ni adalah frasa nama. Boleh ikut kan? So kamu kena ingat, untuk guna kata pemberi ialah kamu kena letakkan ataupun kamu kena sisipkan dia di hadapan atau sebelum frasa nama. Ingat tu, untuk memudahkan kamu buat ayat pada masa akan datang. Jadi yang kedua, kata pemberi yang kedua, adalah. Waktu bila kamu nak guna adalah ataupun perkataan ayat pemberi adalah ni merujuk yang macam mana? Macam mana nak guna ataupun nak buat ayat kata pemberi menggunakan ayat adalah. Sebelum tu, kamu kena tahu kata pemberi adalah ni, dia tak sama ataupun kedudukan ayat ataupun cara bina ayat tak sama macam kata pemberi ialah. So kata pemberi ialah, kamu boleh gunakan, ataupun kata pemberi ialah ni digunakan untuk menghuraikan. Dia adalah untuk menghuraikan. Sama ada dia nak menghuraikan kepada frasa adjektif ataupun frasa sendi nama, ataupun dia boleh jadi ataupun kamu boleh gunakan untuk buat ayat ataupun nak menafikan sesuatu ataupun menggunakan kata nafi. Jadi sebelum itu, untuk kata pemberi adalah, kata pemberi adalah, kamu boleh gunakan dia ataupun dia sesuai digunakan untuk kalau tadi kamu kena, kata pemberi ialah kamu kena letak di hadapan atau sebelum frasa nama. Dia berbanding ataupun dia berbeza dengan kata pemberi adalah kamu kena letakkan di hadapan ataupun sebelum frasa nama. Sama ada dia frasa nama dengan frasa adjektif. Frasa nama dengan frasa adjektif. FA tu maksudnya frasa adjektif. Ataupun kamu boleh guna frasa nama dengan frasa sendi nama. Frasa nama dan juga frasa sendi nama. Nampak berbeza kan? Kalau yang ni frasa nama saja. Kalau yang ni kamu boleh pelbagaikan dia. Kalau ayat pemberi adalah, kamu boleh mempelbagaikan lagi. Ataupun kamu boleh buat banyak jenis ayat, menggunakan, tapi dengan syarat, kamu kena gunakan ataupun kamu kena letak kata pemberi ni di hadapan ataupun sebelum frasa nama atau dengan frasa nama dan juga frasa adjektif, atau frasa nama dan juga frasa sendi nama. Boleh? Jadi, bila bercakap pasal frasa sendi nama, bila bercakap pasal frasa sendi nama, apa yang kamu perlu tahu? Kamu kena kenal pasti ayat ataupun perkataan yang mewakili sendi nama ataupun kata sendi nama. Kata sendi nama ni banyak. Banyak, ada lebih kurang 23 ayat kata sendi. Antaranya kata sendi antaranya ayat antara 23 tu saya ambil satu. Contohnya, contoh kata sendi nama. Di, di, bagi, untuk, lagi,
daripada. Okey, ada lagi? Demi. Okey. Okey. Jadi kata seni nama ni banyak, ada lebih kurang 23. Jadi dengan menggunakan kata seni nama, kamu boleh combine ataupun kamu boleh jadikan ayat. Okey, ayat yang penuh. Okey, sama iaitu kamu guna kata pemeri adalah. Okey, bila kamu campurkan ataupun kamu gandingkan frasa nama dengan frasa adjektif atau frasa nama dengan frasa sendi nama. Okey, sinilah. Okey, frasa sendi nama. Okey, kalau kamu guna kata sendi, contohnya ayat macam untuk kan, ataupun bagi. Okey, terpulang kat kamu yang kamu rasa senang untuk kamu buat ayat. Jadi kamu pilih kata sendi yang sesuai dan kamu ada idea untuk buat ayat. Tolong pilih ataupun tolong fikir untuk buat ayat yang lebih mudah. Okey. Jadi, okey, sebelum itu, okey, saya nak tanya kamu ataupun saya nak tanya pandangan kamu. Ada berapa golongan ayat ataupun ada berapa golongan perkataan yang kamu boleh gunakan ataupun kamu boleh letakkan di belakang ataupun selepas kata pemeri, ataupun kamu boleh gunakan ayat tu, okey, untuk menjadikan ayat yang lengkap dengan menggabungkan kata pemeri dengan menggabungkan kata golongan. Okey, ada 6 golongan ayat yang sesuai kamu gunakan untuk menghubungkan ayat kata pemeri. Okey, antaranya, okey, contoh rakan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, untuk. Yang keempat, jiran. Yang kelima, baik. Yang keenam, tentang. Okey. Jadi, ada 6, okey, ada 6 golongan ayat yang ataupun ada golongan 6 golongan perkataan yang kamu boleh gunakan, okey, untuk kamu buat perkataan ataupun buat ayat. Okey, sama ada kamu letak di belakang ataupun sebelum. Okey, ada 6 golongan perkataan yang kamu bolehkan, yang kamu boleh guna untuk buat ayat dengan menggabungkan kata pemeri. Okey, sekarang kamu kena kenal pasti. Okey. Okey, rakan, budaya dan jiran. Dia mewakili kata apa? Dia dah mewakili kata nama. Okey. 3. Okey, untuk dan juga tentang. Okey, untuk dan tentang, okey, dia dah mewakili kata apa dia? Dia dah mewakili kata sendi nama. Okey. Okey. Satu lagi, baik. Okey, baik ni adalah dia lebih kepada perbuatan. So, dia dah mewakili lebih ataupun senang faham. Okey, dia dah mewakili sebagai kata adjektif. Okey. Ini adalah kata adjektif. Okey, so dengan berpandukan golongan ayat ni, saya rasa lebih mudah untuk kamu buat ayat dengan lebih teratur. Okey, jadi kita cuba untuk buat ayat ataupun nak kenal pasti macam mana nak gunakan ayat kata pemeri adalah. Okey, jadi kita boleh gunakan sama ada frasa nama dengan frasa adjektif atau frasa nama dengan frasa sendi nama. Okey, maksudnya terpulang kat kamu, maksudnya ikut apa orang kata, ikut idea kamu ataupun ikut apa yang kamu suka, tapi kamu kena buat ayat berdasarkan frasa sendi nama. Kamu boleh buat ayat menggunakan frasa nama dan juga frasa adjektif. Itu satu.
Yang kedua, okey, frasa nama dan frasa sendi nama. Okey, jom kita try buat ayat yang pertama dengan menggunakan kata pemberi adalah. Okey, contohnya kita nak guna menggunakan ayat frasa adjektif. Okey, kita nak gabungkan frasa nama dengan frasa adjektif. Okey, contoh ayat dia. Yang pertama, teh herba itu adalah baik untuk. Okey, contoh ayat. 1, 2, 3. Contoh ayat, teh herba itu adalah baik untuk kesihatan. Nampak dekat mana yang menunjukkan kata adjektif? Kat mana yang menunjukkan kata adjektif? Okey. Baik kan tadi? Baik tadi dah menunjuk kepada kata adjektif. Okey. Jadi kamu boleh guna frasa nama dan juga frasa adjektif ataupun dipanggil kata adjektif kan. So saya letak FA lah. Okey, frasa adjektif. Okey, so frasa nama. Okey, kamu boleh ni frasa nama kan. Okey, contoh frasa nama. Okey, lepas tu adalah ni merupakan kata pemberi. Okey, boleh? 2, 3. Okey, untuk ayat yang kedua, okey, kita gunakan kata pemberi adalah. Okey, contoh ayat. Okey, kamu boleh buat ayat dia. Contoh kamu nak letak nama orang lah. Okey, Haliza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu. Okey, contoh ayat. Okey, ayat kata pemberi yang kedua. Okey, Haliza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu. Okey, Haliza ni kata nama. Okey, adalah kata pemberi. Okey, antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu. So ayatnya, ayat dah lengkap. Okey, ayat yang ketiga menggunakan kata pemberi. Okey, kamu boleh gunakan. Okey, contoh kamu boleh buat ayat. Okey, senaman adalah baik untuk. Okay. Kamu boleh buat senaman adalah baik untuk kesihatan. So, adalah ni merupakan kata pemberi. Okey, baik. Ni adalah kata apa tadi? Kata frasa adjektif. Baik itu dia lebih kepada sifat. Okey? Yang One, two, three, four. Okey, contoh ayat yang keempat. Okey, contoh ayat yang keempat, kamu boleh buat ayat yang menunjukkan frasa adjektif lah. Okey, frasa adjektif contoh macam kamu boleh buat macam terlalu mahal ke kan. Okey, jadi contoh ayat kamu boleh buat. Okey, bajunya adalah terlalu mahal. Okey, so contoh ayat yang keempat, bajunya adalah terlalu mahal. Okey, adalah sebagai kata pemberi. Okey, bajunya terlalu mahal. Okey, terlalu mahal ni dah frasa adjektif. Okey, so macam sini kan frasa nama dengan frasa adjektif.
Okey, frasa nama dengan frasa sendi nama. Jadi sampai di sini saja kelas kita untuk tajuk kata pemberi. Dan okey, jangan lupa untuk share dan untuk subscribe video yang disediakan oleh pihak PTM di channel YouTube eTution. Dan jangan lupa untuk share dan untuk ajak kawan-kawan kamu sekali untuk lihat video-video yang ramai tutor PTM yang dah sediakan untuk kamu. Dan saya harap untuk kelas Bahasa Melayu pada hari ini dengan tajuk kata pemberi, kamu semua akan dapat dan faham macam mana nak guna kata pemberi dan macam mana nak membezakan kata pemberi, ataupun kamu boleh kelaskan ada berapa kata pemberi. Ada 2 kata pemberi, iaitu ialah dan juga adalah. So kamu dah kena pasti macam mana nak guna kata pemberi ialah dan macam mana nak guna kata pemberi adalah. Okey guys, jangan lupa kita bertemu lagi untuk next episode akan datang. So jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share tau. Okey, bye semua.